جديد مريح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Muhammad Yazid Taufik bin Arifai dan saudara saya bernama Muhammad Erhamzan bin Ejon akan membentangkan satu tajuk daripada madah takhrij hadis, iaitu perjalanan takhrij hadis melalui kaedah yang pertama dan melalui kaedah yang kedua. Kod untuk madah ini adalah QSI 20802 yang dibimbing oleh Profesor Madya Dr. Rohaizan bin Baru. Mari kita pergi kepada poin yang pertama, iaitu bagaimana perjalanan pentakhrijan hadis kami ini menggunakan kaedah yang pertama, yang mana kaedah yang pertama ini menggunakan kaedah nama-nama sahabat. Sebelum itu mari kita lihat dulu apakah hadisnya. Hadisnya adalah haddatsana Muhammad bin Sabah Al-Bazar haddatsana Jarir bin Abdul Humaidi Al-Dhabi an Mansur Al-Mu'tamar an Rubai bin Hirash an Hudzaifah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqaddimu ash-shahra hatta tarwi al-hilal aw tukmilu al-'iddah thumma sumu hatta tarwi al-hilal aw tukmilu al-'iddah. Jadi pada hadis ini daripada Hudzaifah bin Yaman. Selepas itu apa yang kami buat adalah kami melihat kepada fihris pada kitab Tuhfatul Ashraf bima'rifatil atraf. Kami mencari nama sahabat, iaitu nama Hudzaifah, kerana pada kitab ini menggunakan kaedah huruf hijaiyah, menggunakan kaedah huruf mu'jam, iaitu alif ba ta, dan kami mencari nama Hudzaifah dan kami telah menjumpainya, yang menyatakan bahawa hadis kami ini bahawa hadis daripada Hudzaifah ini berada pada hadis yang ke-3316. Dan kami membuka kitab Kutubul Atraf ini, kami mencari hadis kami dan kami menjumpai hadis kami la tuqaddimu ash-shahra hatta tarwil hilal pada hadis yang ke-3316. Dan kami melihat dalam hadis ini ada maklumat yang diberikan bahawasanya hadis kami ini juga berada di dalam Sunan Abi Daud dan juga berada di dalam Sunan An-Nasa'i, yang mana pada kitab pada maklumat yang diberikan huruf dal itu adalah Sunan Abi Daud. Hadis kami ini yang bermaksud hadis kami ini berada di dalam Sunan Abi Daud, di dalam bab as-siyam, dan hadis yang bernombor 2326. Dan juga hadis kami ini juga berada di dalam Sunan An-Nasa'i, di dalam bab as-siyam, dan hadis yang bernombor 2436. Namun dengan maklumat-maklumat ini belum cukup untuk kami mentakhrij hadis kami, kerana Kutubul Atraf ini bukanlah masdar asliyah, ini bukanlah sumber asli untuk kita mentakhrij sesebuah hadis. Jadi apa yang kami buat adalah kami membuka Sunan Abi Daud, dan selepas itu kami membuka juga Sunan Kubra lin Nasa'i, iaitu Sunan An-Nasa'i. Jadi berdasarkan apa yang kami lakukan ini, barulah boleh kami mentakhrij hadis kami, bahawasanya hadis kami ini telah berada di dalam Sunan Abi Daud dalam bab as-siyam halaman 283, hadis yang ke-2326, dan hadis kami juga terdapat di dalam Sunan An-Nasa'i dalam bab as-siyam halaman 71, dan hadis yang
hadis ke 2436. Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada tariqat ataupun kaedah yang kedua dalam kami mentakhrij hadis yang telah diberikan kepada kami. Di mana takhrij hadis mengikut kaedah yang kedua ini ataupun dari segi pentakrifannya at-takhrij an tariq ma'rifat awal lafaz min matan al-hadis. Yang mana maksudnya mentakhrijkan hadis menggunakan awal lafaz matan daripada matan hadis. Dalam kami mentakhrij hadis mengikut tariqat kedua ataupun kaedah yang kedua ini, kami menggunakan 3 kitab rujukan. Yang mana kitab rujukan yang pertama iaitu kitab Maqasid Al-Hasanah dan juga kitab Khashful wal Qafa wa Muzilul Ilbas, yang mana ia dikarang dan disusun di dalamnya hadis-hadis yang masyhur di dalam kalangan masyarakat. Kemudian kitab yang ketiga iaitu kitab hadis yang mana disusun mengikut tertib huruf-huruf mu'jam, iaitu kitab Jami' Saghir. Seperti tarifnya al-kitabul lati rattabat al-hadis fiha ala tertib huruful mu'ajim. Seterusnya kami menggunakan kitab yang kedua, di mana kitab ini juga merupakan kitab yang masyhur dalam kalangan masyarakat, iaitu kitab Kashful Khafa wa Muzilul Ilbas, yang mana di dalam kitab ini ataupun sistematika kitab ini disusun sama seperti kitab yang pertama, iaitu kitab Maqasid Hasanah, dan kitab ini mempunyai 2 jilid. Dan setelah itu, selepas kami mencari awal lafaz matan hadis kami dalam kitab ini, kami juga tidak menemui hadis kami. Untuk kitab yang ketiga ataupun kitab yang terakhir kami gunakan dalam takhrij hadis kami, iaitu kitab Jami' Saghir. Untuk kitab Jami' Saghir ini kami menggunakan kaedah pencarian fihris ataupun kita boleh sebut dia sebagai isi kandungan dalam kitab ini. Yang mana kitab Jami' Saghir ini disusun mengikut susunan abjad ataupun susunan huruf, yakni bermula daripada huruf hamzah dan berakhir sehinggalah huruf ya. Hasilnya, setelah kami membuat penelitian dan pencarian untuk hadis kami yang bermula dengan awal lafaz matan seperti yang kita ketahui la tuqaddimu, yakni huruf lam, kami tidak langsung menemui hadis kami. Kemudian kami pergi pula kepada pencarian kepada lafaz daripada kata dasar tuqaddimu, iaitu qadama. Hasilnya sama juga, iaitu kami tidak menjumpai hadis kami dengan menggunakan huruf qaf untuk mencari hadis kami dalam fihris ini. Rumusan yang boleh saya buat hasil daripada kaedah yang kedua ini, kami mendapati hadis kami langsung tidak ditemui di dalam ketiga-tiga kitab ini. Sekian itu sahaja. Terima kasih daripada kami.